Assalamualaikum, selamat tengah hari, apa khabar? Saya Hazul Nisa, anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Okey, pada tengah hari ni saya just nak share, tajuk dia senang je, sembelit di bulan puasa. Okey, sebab apa? Nah, apakah punca dan apakah cara kan kita nak atasi? Itu yang kita nak tahu. Okey, so sekarang ni saya harap siapa yang sempat melihat wall saya, live saya hari ini, boleh like dan share. Okey, jap. Okey. So sebelum tu saya nak share apa dia sembelit. Sembelit ni ialah bila kita tak boleh nak buang air besar yang melebihi daripada seminggu dan lebih, di mana keadaan dia akan menyebabkan kita punya fizikal badan pun, especially dekat bahagian pencernaan kita ni, dah rasa bloating, rasa penuh, lepas tu rasa tak selesa, tu satu, dan juga dah tumbuh, orang kata gatal-gatal, tumbuh jerawat. Itu ialah simptom-simptom yang menyebabkan apa? Sebab pass motion ni ataupun buang air besar ni adalah salah satu untuk buang toksik dalam badan. Dan jika kita ada masalah sembelit dan tak boleh nak buang air besar, dia akan reverse, dia akan menyebabkan masalah dekat kita punya badan sistem kita punya badan jadi haywire. Kesan yang paling ketara ialah especially pada bahagian perut kita rasa kembung, rasa berangin. Lepas tu confirm benda ni akan mengganggu emosi kita, sebab siapa yang tak buang air besar ni mesti dia macam jiwa kacau itu satu. Dan juga dah kita punya kulit sendiri akan nampak adanya gatal-gatal. Itulah dia simptom-simptom sembelit. So nak tak nak, sembelit ni kena rawat. Okey, so saya percaya dekat semasa bulan puasa ni mesti sahabat-sahabat ada yang mengalami masalah sembelit. Dan jom kita study apakah punca-punca dan macam mana kita nak atasi, especially masa kita tengah berpuasa ni kan. Okey, so first kali saya percaya sembelit ni adalah disebabkan oleh dehydrate ataupun kurang air dalam badan. Kurang air tu satu hal, dehydrate terus bermaksud, kalau tuan-puan nak kenal senang aja, bila kita macam buang air kecil tu, kita punya warna urine kita sangat pekat. Itu menunjukkan kita dehydrate dan kita berasa sangat letih. Okey, so selepas ni saya akan cerita macam mana nak atasi lah. Okey, itu ialah punca yang pertama, dehydrate terus. Bukan saja kurang air, dehydrate maksudnya kurang sangat air dalam badan. Itu punca pertama. Hai Puan Noriwati, terima kasih kerana menonton. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, semasa bulan puasa ni, saya percaya ada sahabat-sahabat yang memang kata memang yang diberi cuti lah, especially memang duduk dekat rumah tu, malas-malas, tak nak bergerak, tak nak, memang kurang beraktiviti. Bila kita buat macam tu, dekat bawah pun susah nak keluar. So senang cerita memang amalan kalau kita kurang bergerak ni, tu satu lagi, kalau sahabat yang bekerja dekat pejabat tu, kalau yang lama sangat duduk dekat komputer, especially kepada penganalisis, kepada accountant, kepada siapa sahaja yang bekerja, yang menghadap PC ataupun duduk dalam postur yang duduk tu dalam masa yang lama sangat, lebih pada sejam, jaga-jaga. Kalau tak selalu banyak gerakan, akan menyebabkan kesan sembelit juga. So senang cerita, lepas setengah jam, bangun-bangunlah, pergilah usik kawan-kawan kat depan tu. Tapi jangan usik ni high-high saja. So sekarang ni kita semasa tengah puasa dan PKP ni, kita tak boleh sentuh orang. Okey, betul? Okey, so senang cerita, selepas ni siapa yang malas-malas, kurang gerak tu, kena fikir untuk kebaikan kita kena bergerak. Especially siapa yang bekerja dekat pejabat tu, lepas setengah jam berusaha dekat komputer apa ke, kena bangun-bangun lah, especially kepada yang melayan pelanggan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan ada kesan pada kurang ambil fiber. Fiber tu sumber serat. Orang kata fiber atau serat ni biasanya daripada punca sayur ataupun buah lah. Okey, itu adalah punca yang ketiga. Yang ni saya fokus kepada semasa bulan puasa kan. Okey, yang ketiga. Yang keempat, mungkin disebabkan oleh ada sahabat-sahabat yang mengambil ubat-ubatan. Okey, yang ini saya senaraikan beberapa jenis ubat-ubatan yang boleh menyebabkan kesan sembelit. Okey, especially yang pertama ialah mereka yang ada jangkitan kuman dekat mana-mana lah, sama ada paru-paru ataupun masalah lain, yang sedang mengambil antibiotik. Sebab apa? Sebab
kita percaya memang kita makan antibiotik itu untuk bunuh bakteria jahat, tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia ada kesan kepada dia bunuh bakteria baik, especially dekat saluran pencernaan kita. Kesannya apa? Kesan sembelit. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada mereka yang suka mengambil ubat-ubatan seperti anti selsema ataupun anti gatal, yang asyum-asyum tu, yang boleh beli kat pasaran tu, dekat farmasi, sama ada Adazio lah, Cetirizine, Zyrtec. Okey, yang itu memang dia merawat masalah selsema ataupun kegatalan, tapi kesan sampingnya ialah sembelit. Dan juga ada juga beberapa suplemen seperti ni, macam iron, zat besi pun boleh menyebabkan sembelit. Okey, itu kalau dari segi perubatan. Lepas tu, kemungkinan kalau tuan-puan lebih daripada seminggu ataupun 2 minggu tak rasa nak buang air, yang ni kena cepat-cepat pergi dapatkan rawatan susulan lah. Mungkin disebabkan tuan-puan menghidap penyakit yang lebih kronik lah, especially macam ada masalah ketumbuhan pada usus, okey, ataupun kanser. So senang cerita, kalau tuan-puan rasa lebih daripada 2 minggu tak buang, tak ada gesa pun, jangan tunggulah, cepat-cepat kena buat rawatan ataupun pergi rawatan susulan. Okey. Dan yang keempat, okey, saya rasa itu sajalah punca-punca yang saya boleh trace. Okey. Saya ulangi, first kali mungkin disebabkan dehydrate, iaitu kurang air dalam badan. Yang kedua sebab kurang gerakan. Okey, ada satu juga saya suka nak share. Kadang-kadang kurang gerakan ni pun mungkin disebabkan kadang kita ni galik sangat tengok handphone. Especially kalau kita nak layan kumpulan-kumpulan WhatsApp. So senang cerita, lepas ni sahabat-sahabat jangan kalau rasa nak ada gesa nak buang tu, pergi cepat. Jangan tunggu. Sebab apa? Kesan tabiat sendiri tu boleh menyebabkan sembelit. Okey? Okey, itulah punca-punca dia. Okey, macam mana kita nak atasi pula? Takkan kita nak diam aja. Sebenarnya kalau secara normal kalau tuan-puan nak tahu, ini melalui pembacaan saya, kalau kita kena pass motion ni sebaiknya setiap hari sekali ataupun 2 kali. Itu adalah yang terbaik lah. Dan juga dia elok, cantik je kita buang air tu lah. Okey, sekali teran je. Bukan dia macam taik kambing ke, jangan kalau dia taik kambing ataupun dia macam dia cair sangat berhari-hari pun bahaya juga. So senang cerita, kita punya najis tu pun kena elok aja. Okey. So saya nak share pula macam mana cara untuk mengatasi pula sembelit ni. Yang pertama sekali, kalau dehydrate ataupun kurang air dalam badan, saya bagi contoh macam mana kita nak cukupkan air. Air yang saya masukkan ini ialah air masak. Air masak. Kalau tuan-puan ada, okey, berat badan adalah 50 kg, darab dengan 30 ml. Okey, so keperluan sehari perlukan 1500 ml. Itu ialah keperluan yang diperlukan untuk badan dapatkan air yang cukup. Air yang ni saya masukkan ialah air masak. Okey, yang pertama dapatkan. So cara nak minum air masak ni pun senang je lah. Maksudnya kalau boleh dapat buatlah 1 gelas setiap kali kita beraktiviti. Contoh macam selepas sahur sekali, bila bangun sekali, selepas sahur sekali, lepas tu bila berbuka sekali, sebelum nak pergi solat maghrib sekali, nak solat isyak sekali, selepas tarawih sekali. So dah dapat 6 kali. Okey, lepas tu mungkin dalam 2 tu mungkin kita boleh tambah dekat air ataupun air manis 1 cawan lah, dalam macam TO ke. InsyaAllah dah cukup dah. Okey, saya ulangi. Contoh kalau tuan-puan adalah 60 kg berat badan, keperluan sehari perlu dapat 1800 ml, iaitu 60 kilo darab dengan 30 ml air. So total yang diperlukan untuk tuan-puan ialah yang seberat 60 kilo ialah 1800 ml sehari. Jangan kurang. Kalau kurang itu yang kesan dehydrate. Okey. So yang kedua, banyakkan makan serat. Kita alhamdulillah, kita umat Islam Rasulullah juga menggalakkan kita makan korma. Makan korma itu sebenarnya ialah salah satu benda yang bagus sebab dia adalah sumber makanan segera, untuk tenaga segera, yang bagus untuk dapatkan serat. Dan juga selain pada kurma, boleh juga amalkan madu ataupun buah-buahan seperti prune, seperti buah betik, tembikai. Yang ini saya cadangkan ambil sebelum berbuka. Sebenarnya bila je lepas je azan tu terus makan kurma, makan buah, supaya apa? Supaya kita terhidrat ataupun kita rasa segar balik, dan juga kita dapat sumber serat. Okey. Yang seterusnya,
Saya ulangi, tabiat yang suka orang kata kurang ataupun malas nak bergerak semasa bulan puasa ni, kalau boleh hentikan. Kalau yang lagi power tu, at least setengah jam sebelum maghrib tu, bolehlah buat senaman ringan sikit, buat regang-regang sikit, bagi berpeluh. Sebab apa? Sebab kalau saya percaya, kalau kita buat gerakan tu, dia akan menyebabkan kita punya perjalanan, especially dekat saluran pencernaan kita pun baiklah. InsyaAllah kurang masalah sembelit ni. Okey. Dan juga ada juga beberapa pesakit yang saya percaya juga ada masalah sembelit, seperti macam ibu mengandung yang memang kena makan ubat iron. Okey, yang itu kalau dilihat, kalau teruk sangat keadaan sembelit tu, contohnya menyebabkan ibu mengandung tu perlu teran lama-lama sangat, kalau boleh kurangkanlah. Contoh kalau iron tu perlu makan setiap hari, 1 hari sekali, mungkin kena kurangkan sehari, selang sehari. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan jangan ada kesan meneran kepada ibu mengandung, tu satu. Dan juga disebabkan tabiat tadi yang saya cerita tadi, iaitu tabiat suka menangguh. Bila kita rasa nak buang air besar je, kita tangguh. Itu pun menyebabkan kesan sembelit akan lebih teruk lah. Dan yang seterusnya ialah jika tuan-puan ada bajet untuk masalah sembelit. Kalau tengok dah cuba makan buah tak settle, dah cuba orang kata buat pergerakan tak settle, mungkin tuan-puan boleh consider beberapa suplemen yang terbaik. Contohnya ialah suplemen daripada minyak-minyak baik. Contoh ialah habatus sauda, minyak zaitun, dan juga minyak virgin coconut oil, minyak kelapa dara. Yang itu pun bagus juga untuk melancarkan kita punya pencernaan. Ataupun kalau cara lain, kalau dah 2 hari ataupun 3 hari tak lelok juga, kami di kat farmasi ni selalu dia akan sarankan tuan-puan menggunakan enema lah. Enema ni ini adalah salah satu contoh enema. Okay, saya share, ini salah satu enema yang digunakan untuk pam sekali sahaja dekat dubur tu. Tapi dia tak boleh guna sekali. Saya just sarankan hanya untuk jangka masa yang pendek sahaja. Contoh kalau dah 3 hari tak nak buang, dah cuba macam-macam, dah bergerak, dah letak minyak semua kat perut semua pun tak lega. Kalau 2 hari pun tak lega, pakai benda ni, pam dekat dubur. Okey, itu satu. Tapi dalam masa sama, saya suka nak share, teruskan, kekalkan juga makan makanan serat, minum air cukup, dan juga pergerakan tadi. Okey. Dan juga Lactulose. Lactulose pun adalah salah satu juga yang kita cadangkan kalau tuan-puan berada dekat farmasi. Datang kat farmasi, kami akan cadangkan tuan-puan mengambil orang panggil untuk lembutkan najis sahaja. Okey, yang setakat ni saya tak ada pula bawa Lactulose kat sini nak tunjuk contoh. Saya hanya bawa benda ni sahaja. Kalau jenis pil, kita orang dekat farmasi akan bagi jenis macam ni lah. Ini ialah Bicolax. Bicolax ni ialah, dia dalamnya ialah bisakodil ataupun Ducolex, yang dia bantu untuk lembutkan najis juga. Okey, so saya suka nak share benda ni pun kita tak akan sarankan untuk jangka yang masa yang panjang, hanya untuk temporary sahaja. Kalau dah settle masalah tuan-puan tu, tak payah ambil. Okey. So saya rasa itu sajalah. Kalau untuk kanak-kanak, kanak-kanak ada juga satu suplemen yang saya rasa boleh share untuk bantu untuk kekalkan masalah sembelit ni, especially anak-anak yang orang kata dia ada tabiat suka nak tahan buang air tu. Salah satu yang kita boleh cadangkan ialah Inolec lah. Okey, Inolec ni dalam dia ialah probiotik. Dia cover 7 jenis probiotik. Probiotik ni apa? Probiotik ni ialah bakteria baik yang duduk dekat dalam saluran usus besar kita ni. Kerja dia ialah untuk menstabilkan persekitaran baik. Dan biasanya probiotik ni akan mati ataupun akan berkurang kalau kita dalam keadaan stres. So jangan stres selalu. Kalau kita ada mengambil antibiotik dalam jangka yang panjang, probiotik ni pun akan mati. Dan juga kalau kita ada masalah ni lah, kecederaan pada saluran pencernaan kita. So kalau yang untuk kanak-kanak, saya cadangkan ambil probiotik ni yang untuk mengatasi masalah sembelit. Kalau nak tanya bukan masalah sinus. Okey, kalau masalah sinus ni Kak,
saya suka nak share masalah sinus ni, dia kaitan dengan macam allergic tau. Okey, first sekali mungkin puan perlu kenal pasti apakah punca sinus tu makin teruk. Contoh, kalau perasan disebabkan oleh sejuk ataupun cuaca yang ekstrim, kalau macam sinus ni bila pakai aircon lama sangat dia jadi sejuk sangat. Okey, yang itu mungkin kena kurangkan remote control, ataupun bila malam tu bila kita pakai kita guna aircon ke ataupun kipas ke, kena buat timer lah dalam pukul 3 ke 4 tu kita matikan lah. Sebab apa? Sebab mungkin kalau disebabkan alergi ataupun sinus tu kesejukan, kita kena kurangkan punca, itu satu. Ataupun kalau sinus tu disebabkan oleh punca alahan kepada sesuatu makanan, yang tu pun kita kena kenal pasti jugalah, supaya apa, supaya kita tak makan banyak benda tu. Contoh, kalau tuan puan adalah bila makan seafood jadi lagi sinus ataupun gatal-gatal, kena kurangkan pengambilan makanan tu. Okey, kalau dekat farmasi ada dua cara untuk kita bagi untuk rawatan sinus ni. Yang pertama, kita akan bagi anti-allergic pil anti-sinus, itu yang pertama. Kalau yang kedua, biasanya kami akan bekalkan ataupun sarankan pelanggan untuk mengambil antioksida yang tinggi. Okey, boleh dapat daripada sumber buah, contohnya daripada vitamin C, vitamin E. Ataupun kalau suplemen yang terbaik ialah suplemen yang mengandungi vitamin C, vitamin E, yang mengandungi antioksida yang baiklah, contohnya ataupun glutathione ataupun coenzim. Iaitu sebab apa? Sebab dia akan bantu untuk cepatkan ataupun kuatkan kita punya immune system kita sendiri. So saya harap saya dapat menjawablah kalau contoh-contoh suplemen yang terbaik, contohnya macam Flavors, macam Black Moss, yang tengok pada dosis jugalah. Dan satu lagi key-nya ialah kalau puan nak kurangkan sinus ni, kena ambil berterusan. Kalau contoh makan suplemen tu ambil konsisten, tu satu. Ataupun kalau makan buah tu, hari-hari makan buah supaya kita dapat khasiat vitamin-vitamin tadi yang saya share tadi. Sebab apa? Sebab saya percaya saya share vitamin C, vitamin E, selenium, coenzim, glutathione adalah the powerful antioxidant yang bantu untuk tingkatkan immune system kita untuk melawan sinus tadi. Okey, saya harap saya dapat menjawablah. Okey. So, ada apa-apa lagi pertanyaan tak? Kalau tak, saya rasa saya sampai sini sajalah. Kalau ada apa-apa maklumat lagi, saya akan share pada kuliah akan datang. Nanti insyaAllah saya akan buat satu kuliah kot pasal sinus lebih mendalam lah, insyaAllah. Dan juga apakah contoh-contoh yang boleh membantu untuk masalah sinus ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih Puan Nuriwati, terima kasih Puan Mazia kerana menonton. Selamat berpuasa. Kita sepanjang PKP ni kita jaga kita. InsyaAllah lah kita akan jumpa lagi pada kuliah akan datang. Terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.